Okay, you guys boleh nampak tak? Nampak. Okay, you guys boleh nampak. Kalau boleh nampak, just type dekat komen tu, you guys nampak. Bos, nampak. Okay, nice. Siapa tu, Khairul ke? Yes. Alright, nice Khairul. Gambar macam sifu-sifu. Jangan komen kat gambar tu, sensitif. Boleh like kat gambar ni, macam nak like. Okay guys, so hari ni simple step to close the deal. Okay. Langkah mudah untuk menjual. I have 4 steps here, okay guys. Yang pertama, understand your customer. Saya harap, okay, I lupa nak mention tadi awal-awal. Please take a note kalau korang tak ada pen dan kertas, just ambil handphone, letak dekat type dekat notes korang ataupun dekat WhatsApp ke whatever, take a note. Sebab my presentation is just a point. So, first step untuk close deal, korang kena faham pelanggan korang sendiri. You need to understand your customer. Okay? Please take a note. You need to understand your customer. Okay, bila korang nak faham korang punya customer, when you need to understand your customer, korang perlu tahu what is warm market, second is what is cold market. This is very important warm market dengan cold market. Faham you punya customer siapa, potential customer. Warm market and cold market. Dekat dalam warm market, korang perlu tahu siapa itu warm market. Warm market is you guys punya family, saudara mara, parents, adik-beradik, family members is your warm market. And then the second warm market is kawan rapat you guys, korang punya best friend, close friend. That's your warm market. Siapa lagi your punya warm market? Warm market korang adalah jiran korang. Korang duduk rumah betul. Tak kisahlah korang own the house ke, korang menyewa ke, jiran-jiran tetangga dekat sebelah, depan, belakang is your warm market. Okay? Dekat kawasan perumahan korang is warm market. Okay. Lagi, apa tu warm market you? Warm market you adalah kawan dekat tempat kerja. Okay, korang bekerja. I believe most of you guys dekat dalam Tobaik team buat Tobaik ni punya platform sambilan untuk menjana duit ekstra, betul? Korang semua ada kerja and buat benda ni as a platform untuk menjana lebih income, betul tak? So, dekat tempat kerja korang, that's your warm market also. So, kawan-kawan dekat tempat kerja. Katakanlah you dekat department finance, katakanlah dekat department sales. Kawan-kawan korang tu semua adalah warm market. So, kawan dekat tempat kerja ni pun adalah warm market you guys, okay? Sama, siapa lagi? I dah tua, I pun dah besar dewasa. Korang jangan lupa, korang mungkin pernah masuk universiti. Kawan-kawan universiti, college korang tu pun adalah warm market. Siapa lagi? Kawan masa sekolah. For example, Khairul kat sini. Siapa Khairul? Khairul is my junior masa dekat sekolah. Yes, saya. Yes. Khairul is my junior masa sekolah, junior 1 tahun. So dia pun berminat nak join Tobaik and get involved in this platform. Khairul is my warm market. So benda-benda ni sangat penting. Ingat balik. Focus on your warm market first. Family members, kawan rapat, jiran, kawan tempat kerja, kawan universiti, kawan sekolah, whoever yang kenal you is your warm market. Okay? After you tackle your warm market, then only you focus on your cold market. Okay? Selepas korang dah buka phone you guys, dah buka handphone and tengok konteks. All the context in the phone tu adalah you guys punya warm market. After korang dah tackle semua kawan korang dekat dalam phone, then only you tackle the cold market. Let me explain, siapa you guys punya cold market? Cold market is someone yang korang tak pernah kenal pun, tak pernah tahu you and you pun tak pernah tahu dia. That is cold market. How to tackle cold market? Okay, nak tackle cold market, korang kena ada platform. You need to have platform.
Especially sekarang ni, orang kata generasi sekarang, social media. Korang kena ada platform social media. Contohnya, you guys kena create Instagram. You guys kena create Facebook. Kalau tak pernah ada Instagram, please create now. Kalau tak pernah ada Facebook, please create now. Korang kena ada LinkedIn. Siapa yang pernah kerja corporate, siapa yang pernah ada LinkedIn, this is the platform you guys nak kena promote benda tu. You guys nak kena bagi tahu siapa you guys. This is very important. Lepas tu you guys nak kena join. Dah ada platform ni, you guys nak kena join group-group. Contohnya kat Facebook, banyak group yang menjual. You guys need to join them. Join the group and tell the group that you are selling this. You are representing this. This is very important. This is cold market. Okay. How to deal with this cold market? Bila you dah ada this platform, macam mana you nak penetrate this cold market? Okay. Bila dah ada platform, you need to start intro to people. Who are you and what are you doing? Contohnya siapa you and apa yang you buat. Okay? And you can get macam contoh, I believe all my agent, all my stockists and all my master stockists, kita akan masukkan dalam Telegram punya group. Okay, siapa yang tak ada masuk sekarang, you better masuk sekarang. Because dalam Telegram punya group, kita akan share semua all the infos. Info marketing. Info marketing, gambar, gambar produk, macam mana nak masak, apa itu produk. Kita ada write up benda tu. Dalam Telegram punya group ada sediakan benda ni. So once you dah masuk and you dah ada this material, korang akan gunakan benda marketing material ni post dekat korang punya platform digital ni, which is Instagram, Facebook, dengan whatever platform yang nak buat. Ada yang post dekat Shopee, guys. Ada yang post daging kita dekat Shopee. You can do that. As long as you can penetrate whatever cold market yang korang rasa potential. Create Instagram, create Facebook, create Shopee, whatever platform, take the material yang kita produce dekat Telegram, use that, post. When to post? Okay, dekat social media punya platform, dia ada trick dekat sini tau. One, korang kena post every day. Every day tanpa rasa jemu. Every day, guys. Second, dia ada time tertentu boleh post. I share dengan you guys time tertentu pukul 9 pagi, pukul 3 petang and pukul 9 malam. You guys post benda ni pukul 9 pagi, pukul 3 petang and pukul 9 malam, insyaAllah you guys akan dapat prospek customer untuk beli daging. InsyaAllah. Ingat ni, you guys kena post hari-hari, you guys kena post masa-masa tertentu in social media. Tak kisahlah Instagram ke, tak kisahlah Facebook ke, you guys kena ikut dua benda ni kalau dekat digital. In order for you to cater, in order for you to tackle whole market. Okay. I dah ada a few agent yang ramai dah ikut I punya cara ni. Contoh, I think Khairul boleh keluar tak, Khairul? Ya. Khairul, betul tak? You do this, you will get the prospect. Betul. Betul. Dia ada masa-masa tapi cara aku buat, tapi macam aku cara ialah macam timing tu paling penting lah. Lepas tu kita tak boleh fokus kalau at least lah paling buat lagi bagus, at least kalau macam 100 group lah sekali post. Khairul posting dekat Facebook punya group 100 group dia post jual terbaik. Khairul macam Ijat hari ni, Ijat dapat sales more than 800 first, lepas tu dia dapat lagi a few. Okay, benda tu dia post dekat mana, guys? Dekat Shopee. And then ada Facebook broadcast. Ni semua dia buat. Hari ni saja almost 1000 plus dia seorang. So benda ni sangat penting. You guys tahu benda ni kena nak tackle cold market, buat Instagram, posting Instagram, tapi korang kena teknik dia betul. Jangan minggu ni posting, bulan depan baru posting. Salah. Hari-hari kena posting. Tu penting.
And then I nak advise to all my agents, my stockist ke master stockist, if korang nampak Tobaik punya agent posting, janganlah rasa segan silu untuk like dia, share dia punya posting, like, share, tak kisahlah siapa-siapa pun, like, share, sebab korang tak tahu. Better like and share tu sebab biar posting tu naik balik. Kalau tak, dia akan turun ke bawah. Betul, tengok tu. Sebab banyak sangat orang post, dia akan cepat turunnya kita punya post tu. Kalau ada orang like, share, at least macam komen sikit lah, up ke apa, then dia akan naik balik lah at least. Exactly. Keep comment, you know, this kind of thing orang tak tahu. So untuk nampakkan posting korang dekat atas, korang kena like, kena share, kena comment to make sure. Apa tu, you guys punya posting suruh orang like, suruh orang lain DM dia, tak kisah. Macam I DM Karul, tolong like ni Karul, tolong komen je sikit, nak bagi I punya posting tu nampak. Kalau korang adik-beradik, Sorry bro. Sorry Karul? Tak dengar. Putus-putus apa dia? Okay, I just cakap. Kalau korang tak nak tolong each other, siapa lagi nak tolong, betul tak? So benda ni sangat penting untuk korang nak tackle cold market. Kalau kita ada 1000 agent, I post satu, and then 1000 agent I like my posting, I dah ada 1000 like. As simple as that. Okay? And then Sorry, aku nak tanya. Dekat marketplace tak boleh post Okay, dekat marketplace Facebook tidak boleh post sebab Facebook restrictkan pasal daging. Is a sensitive benda yang sensitif. Dekat marketplace Facebook tidak boleh post pasal daging. Tapi ada teknik dia. Korang jangan letak gambar daging, korang just posting je, whatever, cakap je korang ni dari Tobaik ada jual barang ni, and then korang just market dekat marketplace. Gambar kalau korang nak letak mungkin dekat komen. I rasa komen boleh. Betul. Tu teknik dia. Dekat marketplace just buat write up, and then nak letak gambar letak dekat komen. Yang tu boleh. Okay Farid? Okay. Cuba sekejap lagi. Okay. I nak advise faham pelanggan anda ni. Bila anda dah faham pelanggan anda, I nak advise satu benda. Don't hard sell. Dalam sales, kita tak boleh hard sell. Kita tak boleh desperate. Oh, belilah daging saya. No Dekat Tobaik, don't hard sell. Sebab I banyak customer yang repeat our products. So korang tak perlu hard sell. Korang perlu bagi diorang percaya you guys. Kenapa dia pilih daging nak beli dekat you guys? Kenapa dia tak pilih Maidin pergi beli steak kat sana? Kenapa dia tak pilih Jaya Grocer beli kat sana? Kenapa dia tak pilih Village Grocer? Kenapa dia tak pilih Tesco? Kenapa dia pilih korang? Korang kena tahu benda tu. Okay? So I go to the next one. Okay. Second step adalah ask question. Tanya soalan. Okay? Ask question and listen. Tanya soalan dan dengar. Macam nak tanya apa maksud tanya soalan dengan dengar ni? Okay, bila korang dah buat posting dekat social media. Korang dah buat posting ke social media, okay? And then ada satu customer ni tanya, apa itu Tobaik? Tanya apa yang korang jual. Okay? Korang jangan ambil list harga yang kita orang prepare tu, just send to customer, this is our price list. Ini price list kita, ini daging kita jual. Kita ada banyak daging jual. Don't. Sebab apa? Bila customer contact you, bila customer ada masa untuk type message contact you guys, maksudnya customer try to build relation dengan korang tau. Customer yang tak pernah kenal you guys ni dekat Instagram, dekat mana, contact you, maksudnya customer try to build a relation dengan korang. Okay? So, apa yang korang perlu buat? Korang akan tanya simple question macam ni. Hai puan, boleh saya bantu? Hai puan, boleh saya tahu kenapa puan kontak saya? Benda-benda macam tu. Jangan hai, nak daging apa? Terus. Hai, you tak boleh direct tu hai, ini produk list kita. Lepas tu confirm kalau korang buat macam tu, korang akan dapat, kalau I jadi customer, I contact Tobaik and then dapat, hi, this is our price list. Confirm you guys tak akan dapat close this deal. So, ada courtesy sikit,
korang kena tanya, "Hai puan, apa boleh saya bantu?" Soalan simple je. Ataupun, "Encik nak beli daging untuk majlis apa?" Zai, sorry ya. Yes. Dia kalau macam aku akan cakap kalau customer WhatsApp ke apa kan, macam aku akan buat macam hi, thank you for your interest with Tobaik product lah. Correct. So aku buat macam tu. Aku akan thank you at least sebab kita tahu dia macam berminat dengan produk kita kan. Correct. So lepas tu baru aku akan macam okay, aku kenalkan diri aku, tanya nama dia dari mana, tu je lah. Selalu aku buat macam tu. Betul. Pun boleh juga. Betul, boleh. Because Khairul, aku rasa kau ada accounts yang auto reply, betul tak Khairul? For those yang ada auto reply, betul. korang boleh set auto reply korang dengan tanya soalan, tanya apa khabar, benda-benda ni sangat penting. Okay? Bila korang dah tanya soalan, and then korang akan dengar customer ni start bercakap. Okay? Macam tadi, Hai, you ni jual daging ke? Yes tuan, saya jual daging. Apa boleh saya bantu tuan? Saya sebenarnya nak beli daging. Then you tanya balik, tuan nak beli daging untuk apa? Makan sendiri dengan family ke? Makan sendiri ke? Ada event ke? Ada buat orang kata gathering ke? Ask question to customer, biar dia jawab. Kalau customer jawab, okay, for example, ujung minggu ni ada orang kata gathering, small gathering, family gathering. Ada 12 orang nak datang. You boleh suggest tak? From there, you guys boleh tahu macam mana karakteristik customer you, apa dia perlukan, dia punya needs untuk dapat bantuan. Faham tak? Dia perlu daging, dia nak buat barbecue, tapi dia tak tahu nak apa. And then you start suggest. Kalau you tak tahu berapa banyak nak jual kat dia, you tanya dia. Tuan ada berapa ahli keluarga yang boleh saya suggest? Tuan prefer makan daging ke? Tuan prefer makan kambing ke? Tuan suka tak makan kambing? Tanya dia, biar dia menjawab. Okay. Korang kena ingat, kalau customer datang dekat you guys, benda ni sangat penting I just nak advise korang. Kalau customer datang, you cakap, tuan minat makan steak cut daging ataupun lembu, kambing. Kalau customer cakap, sorry, I tak minat daging sebenarnya. And then, daging ke tuan? Saya ada kambing tak? Sorry, kambing dah habis. Tuan belilah daging, sebab daging pun sedap, steak cut ni pun famous. Saya tak makan daging, saya tak suka sangat. Tapi yang ni tuan kena cuba, mapling dia. Please stop that. Kita bukan hard sell. Kalau korang buat macam tu, nescaya memang korang takkan dapat close that deal. Kalau customer cakap dia dah tak suka certain product, don't try to hard sell. Try to recommend dia barang-barang lain. Kalau tak dapat nak tolong dia dengan barang-barang dia, mungkin out of stock ke apa, advice kat dia, sorry tuan, lepas ni kalau ada stock stok dah masuk, saya akan inform tuan immediately. Tuan akan jadi orang pertama yang saya akan inform. Sorry, at the moment saya tak dapat nak sediakan apa produk yang tuan nak ni. Jangan hard sell barang lain. Okay, that's the trick. Okay, bila kita dah tahu customer kita punya karakteristik and info, detail semua, then baru kita boleh analyse and advise dia apa benda yang dia nak. Okay, ask question and listen. Okay, the third one, confident. Okay, the third one is confident. Apa maksud confident? Confident ni banyak kan. Confident meaning you sendiri confident untuk jual terbaik. You guys sendiri confident untuk promote terbaik. I tanya you guys satu soalan. Siapa dekat sini? Kinas ada Kinas? Saya. Okay. Kenapa you join terbaik? Kenapa you jual terbaik? I jual terbaik sebab I yakin dengan produk terbaik ni boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh, boleh ni. So kalau I tanya you, you yakin tak dengan produk you? Oh, yakin. Okay guys, this is for all This is for all info. Mungkin korang sekarang adalah agent. Mungkin sekarang korang adalah stokis. Mungkin korang ada yang dah master stokis. Kita belum ada lagi ni belum ada lagi yang ke atas, above master stokis, kita belum ada dekat terbaik. Kita belum ada warrior, kita belum ada gladiator. And for your information, kita belum cecah setahun pun lagi this brand. Okay? Please,
make sure bila korang confident untuk jual barang terbaik, maksudnya korang believe dengan brand tu sendiri. Okay? You guys believe dengan brand tu sendiri. Okay? I punya matlamat, bila buat terbaik, I nak help people, nak tolong people. Same goes to you guys. And then, bila korang join terbaik, dia ada two types of people yang join terbaik. Satu is agent yang suka-suka nak jual. Agent yang tak nak komitmen, just I rasa suka-suka nak jual lah, I jual lah. Okay? The other one is orang yang nak build the career with terbaik. Maksudnya, dia dah tahu macam mana platform dia dah tahu structure dia naik ke atas. The reason why I cakap kena confident with the products. Okay? You guys tahu level agent. You guys tahu level stockist. You guys tahu master stockist. Selepas master stockist, you guys boleh dipromote sebagai warrior dan gladiator. Dalam warrior, you guys akan dapat PBIT sharing, okay? Dekat warrior, korang akan dapat 5% PBIT sharing, group sharing. Bila korang share benda ni, bila Terbaik HQ bagi this kind of sharing, meaning that korang dah represent and korang dah jadi share partner kepada Terbaik. So meaning that this brand is yours. It's yours. Bila korang jadi warrior, bila orang cakap brand Terbaik ni siapa punya? I yang punya. You guys berhak cakap this brand I yang punya because I makan share dekat this company. That's the reason. You guys kena confident. That's why I cakap ada dua jenis orang yang nak setakat nak jual-jual suka-suka ataupun nak build the career with us, with this platform, Terbaik, with this company. Bila korang dah jadi warrior dan ke atas, you guys dah ada profit sharing and this brand is you part of this brand. Okay? Okay, confident. Okay, bila kita cakap pasal confident ni, you guys kena yakin dengan produk yang korang jual. Sebab to be honest, I think Khairul pun is Mamasak punya warrior. Khairul is Mamasak punya warrior. Kalau I ambil Mamasak punya cake compare dengan Terbaik punya daging, if I ask you setiap minggu I nak bagi barang percuma, you pilih satu, sama ada cake ataupun daging. I think majority of you akan cakap pilih daging. Kalau next week I cakap you, I nak bagi you barang percuma, cake atau daging, you guys akan pilih daging. Guys, cake and daging, cake lagi senang jual because kita jual barang asas. Tiap-tiap minggu orang tak makan cake guys. Kalau sebulan sekali you makan cake pun I dah rasa you lain macam lah. Tapi every month orang boleh makan daging. Every week orang boleh makan daging. And if I ambil example, kek Mama Sap, average orang beli dalam 40 hingga ke 80 ringgit. Average kek Mama Sap orang beli 40 ke 80 ringgit. Tapi our daging average 150 ringgit. Average. Paling common. Average Mungkin ada dapat yang 50, 60, tapi average. Mungkin hari ni korang dapat 50, 60, tapi besok mungkin korang dapat 400. Macam Ijat hari ni, customer dia, tak ada satu pun yang bawah 150. Satu customer beli RM500, satu customer beli RM200, satu customer beli RM400, Ijat punya customer. So, average customer kita akan spend untuk Terbaik adalah RM150. Okay? Bila kita sebut pasal confident juga, you guys kena tahu product knowledge. Product knowledge is very important. Barulah korang boleh jumpa dengan orang and cakap, I ni Terbaik punya representative, I jual premium steak cut dengan harga mampu milik. Macam tu. Sebab guys, for your information, ini I nak share dengan korang. Ini I tak tipu tak apa. Our steak cut level steak cut yang mahal guys. Benda tu. So product knowledge is very important. Korang nak kena tahu quality dia macam mana. This is very very important. Apa itu Angus, apa itu Wagyu, marbling tu apa maksud dia, sirloin tu bahagian mana, tenderloin tu apa, batang pinang tu apa bezanya tenderloin dengan batang pinang, sama. Dalam seekor lembu ada berapa kg batang pinang, kena tahu. Okay? So product knowledge is very important. And I dah bincang dengan Roy,
since I dah full time dekat Tobaik, I akan buat every week training, especially on the product knowledge. Korang kena tahu apa itu grass fed, apa itu grain fed, apa itu lembu daripada New Zealand, apa itu lembu daripada Australia, apa itu Wagyu daripada Jepun, semua korang kena tahu. Apa itu lembu dari Malaysia, kenapa lembu Malaysia tak boleh nak lawan dengan lembu New Zealand? Kenapa halal Malaysia ada JAKIM tapi halal kat sana okey ke tak? Halal punya isu penting sebab you guys jual daging, okay? So benda-benda product knowledge ni very important. So time to time I will share with you guys, okay? Okay, jap. Okay, when talking about confident, korang jangan takut bila orang start compare. Ada je my customer compare. Why should I buy from you? Kenapa I tak boleh beli dekat Jaya Grocer? I cakap, tuan, you boleh beli dekat Jaya Grocer. I tak pernah halang you. Tapi bila you beli dekat Jaya Grocer, you pergi dekat rak dia, you ambil daging, you pergi kat kaunter, you bayar, balik rumah, you pandai-pandai masak lah kalau you tak pandai masak. Tapi kalau you beli dekat I akan ajar you from A to Z, how to masak, how to torkan daging tu, apa yang you tak patut buat, you perlu tekatkan dia punya juice tu sebelum you pan grillkan dia, you perlu masak berapa heat dia, berapa lama you masak, and then lepas you dah masak, you dah makan, I tanya pula you, sedap tak tuan? Okey tak daging? Itu bezanya kita dengan Jaya Grocer. Itunya beza kita dengan Village Grocer. Bezanya kita dengan Maiden, bezanya kita dengan Tesco, itu bezanya kita. Orang semua. Okay? So, korang kena confident. Explain to customer why you are special. And explain to customer why they need to buy from you. Okay? Sebab korang kena ingat, korang bukan jual daging produk saja. You are not selling only products. Korang jual services sekali. This is very important kat Tobaik. Korang jual products and the services. All our agent or all our representative kat sini sell the products and the services. That's very important. Okay? Okay. And benda ni I nak share. I think dalam group pun kita dah share. I just nak highlightkan benda ni. Satu kebanggaan bagi saya. Satu kebanggaan bagi I. I'm proud of this. Orang kata currently kita punya strategi. Seluruh Lembah Kelang kita deliver hanya RM10. Please guys, take note of this. Seluruh Lembah Kelang, tak kisahlah asalkan dia duduk kat mana, dia duduk dekat Rawang ke, dia duduk dekat Puncak Alam ke, dia duduk kat Bangi ke, Putrajaya ke, tak kisah Kuala Lumpur mana-mana ceruk pun, as long as dia jatuh dekat Lembah Kelang, kita akan buat delivery RM10. Kita buat flat rate, seluruh Lembah Kelang RM RM10. Okay? So sekarang korang dah tahu dah. Korang punya lubuk sebenarnya dekat distribution channel kita dekat area Lembah Kelang dah solid. Ini seumpama I ada 100 outlet dekat Lembah Kelang yang hanya deliver RM10. You guys tahu Maiden USJ betul? Maiden USJ ke Putra Heights saja kalau I ambil Lalamove, harga dia RM12.90 guys. USJ to Putra Heights sebelah-sebelah city yang sebelah-sebelah ni, delivery dia RM12.90. Tapi I daripada Maiden USJ boleh deliver ke Zoo Negara dengan harga RM10 je. So, take this opportunity to close the deal. Sebab I faham sebelum ni, ataupun I ambil example hari Ahad lepas, I ada satu student datang ke I, tanya I delivery. Tanya I delivery from USJ pergi ke melawati KL. From USJ pergi melawati KL. Customer ni punya bill daging saja RM400. Customer ni punya bill saja RM400. From USJ to melawati, I charge guna Lalamove RM35. Customer cakap cancel. Dia nak beli harga RM400 punya daging, dia dengar RM35, dia cancel.
I cakap tak apa tuan, kita buat delivery RM10. Okay. Dia terus, okay, I buy now. This is very important. Korang nampak tak? The strategi yang kita buat dengan harga Lalamove punya harga rate, dengan harga Mrs. PD punya rate, kita tukar jadi RM10. Everyone is buying now. Dia seolah-olah macam I ada outlet dekat Ampang. Dia seolah-olah I ada outlet dekat sekitar je kawasan rumah customer ni. Kita deliver flat rate dekat dengan RM10. Ada dekat Puncak Alam, seolah-olah macam I ada outlet dekat Puncak Alam, deliver RM10. Hari ni pun ada Puncak Alam punya delivery, kita deliver. Okay, so korang jangan pening kepala. Lembah Kelang kita buat flat rate RM10 and confident dengan customer. Dah lah harga daging reasonable, logistik pun murah. For those yang duduk kawasan luar Lembah Kelang, contoh macam Abang Imal, dia ada network dia dekat banyak Seremban, Kak Wina network Seremban, Kak Wina Pantai Timur pun banyak network. Lepas tu dekat Kak Iza pun ada dekat Penang. Okay guys, kita nak fokus dekat Lembah Kelang. One, we establish solid network, kita akan buka dekat setiap negeri. Bila saya cakap setiap negeri, maksudnya saya akan buka branch and just untuk terima agent punya order sahaja. Kita orang tak akan terima walk-in. Kita tak terima walk-in, kita hanya akan terima agent punya order. In case kalau ada walk-in, kita akan suruh customer pilih and tag dengan agent code. In future, bila kita dah buka branch banyak, kita akan ada agent code. Customer walk-in wajib pilih agent code untuk tag dengan dia punya sales. Okay, that's our future plan. Bila kita hit 300 active agent, okay, active agent, satu agent kena buat sebulan RM2,000. Susah lah Huzair buat RM2,000. No, ijat hari ni saja dah RM1,000 lebih. Tak susah guys. Okay, that's about confident. And last kali I nak share is about follow up. This is very important. Very important, and this is the last one. Follow up terbahagi kepada dua guys. Follow up terbahagi kepada dua jenis. Follow up pertama adalah follow up dengan customer you yang beli daging you. That's very important. You dah jual daging kat dia, dia dah makan dengan family, dia kata okay, ujung minggu ni hari Ahad I nak buat barbecue dengan you punya I punya family, I nak beli daging kat you. After hari Ahad, Isnin pagi, you text dia, selamat pagi tuan, macam mana daging saya semalam, enjoy tak family? Simple follow up will make your customer happy guys. Sebab kita tak tahu this customer will be your potential customer. Sebab dekat Terbaik, I ada banyak repeat customer yang happy dengan daging kita, yang malas nak fikir beli daging kat mana-mana, yang berkualiti, yang halal, dia akan beli dengan you guys. Keep ordering from you guys. I ada customer I yang dekat USJ dulu. Dia beli I daripada dulu masa first I start the business sampai sekarang dia beli. Setiap kali beli 3-4 tomahawk. Setiap kali beli 3-4 tomahawk. You kena follow up dengan dia bila you dah start jual dengan dia. Bila dia dah habis makan daging you, tanya. Ataupun you kalau dia tak share dengan you bila dia nak makan daging tu, after 1 week, tanya. Good morning, morning tuan. Kalau boleh follow up ni, follow up dengan customer yang you dah jual, jangan follow up waktu malam dia nak tidur. Follow up pagi. Kenapa korang kena follow up pagi? Sebab customer akan fikir, push. Agent ni, representative, pagi-pagi dah contact aku, follow up tanya pasal aku punya daging. Maksudnya aku ni sangat penting dekat dia. Aku ni customer yang penting bagi dia. Bagi korang punya customer rasa yang diorang ni sangat penting, follow up waktu pagi. Kalau korang follow up waktu malam, dia pun rasa tak macam dia, bukan dia tak ada rasa ni, korang ni pun tak dihargai nanti. Korang punya follow up ni is just a normal follow up. Tapi kalau korang follow up dengan customer waktu pagi, dia akan rasa, wow, you start your day with follow up with me. Tanya I, daging tu okey ke tak? So, benda tu customer akan appreciate. Okay, itu satu. Follow up dengan customer yang you jual. Second follow up adalah follow up dengan customer yang tak beli. I think ramai yang macam tu. You post dekat social media,
Once you dah post kat social media, adalah 3 orang, 4 orang customer message you. Hai, nak tanya pasal daging. Hai, boleh I dapat price list? Hai, berapa ringgit harga ni? Hai, berapa size ni? You akan dapat banyak customer yang tanya macam tu. You akan dapat ramai customer yang macam tu. Okay? And I tak heran lah. I jumpa agent a few kata, macam mana nak selesaikan masalah ni ya? Tengok bos dia tanya I macam-macam, bila I dah cakap macam ni, tiba senyap. Okay. Dalam sales, you jual apa pun, you jual insurance, you jual kereta, you jual whatever perabot, you jual rumah, you jual apa-apa saja, you akan ada this kind of challenge. I tak cakap benda ni problem you dapat this kind of challenge. Okay. How to tackle this challenge? Dia ada teknik dia, how to tackle this challenge. Katakanlah dia follow up you dengan you hari ni, tanya you macam-macam, tiba-tiba dia senyap. Dia tanya you hari ni, dia patut ditanya dia balik. Sebab I dah cakap dengan you jangan hard sell, you jangan desperate. Dia patut ditanya dia balik. After 1 week guys. Kenapa I cakap 1 week? Orang shopping barang grocery every week. Orang shopping barang grocery every week. Dekat Malaysia, orang shopping grocery every week. Maksudnya, kalau minggu ni dia tak shopping, minggu depan mungkin dia shopping. Orang Malaysia. You akan nampak mostly orang akan shopping end of the month, betul. Tapi I dah buat analisis. I dah buat analisis ni kat Maidin. Orang shopping ikut dia punya masa every week. Either Sabtu, Jumaat malam, Sabtu ataupun Ahad pagi. So follow up a week later. Tapi macam mana you nak follow up? Macam ni nak tanya follow up. Dia cakap, tuan tak nak beli ke daging saya? Tuan macam mana jadi tak beli daging saya? I paling benci sales consultant ataupun orang yang menjual tanya I, jadi ke beli daging saya? Jadi ke beli rumah ni? Jadi ke beli kereta? I paling benci. I confirm tak akan beli dekat sales consultant ni. I confirm tak akan beli dekat agent macam ni. I confirm tak akan beli dekat orang yang menjual macam ni. Jadi ke beli? Sebab I benci. So, macam mana you guys nak follow up? You guys tanya khabar. Apa khabar tuan? Tuan, saya just nak share information yang sebenarnya saya ada buat macam ni juga. Macam ni juga. Apa benda tu? Content. You follow up dengan customer with content. Content apa? Content apa? Kalau contoh, kalau you guys jual daging, tuan, sebenarnya saya juga ada buat macam ni. Maksudnya kalau tuan nak nak celebrate birthday, saya boleh packagekan tuan 5 steak card, sirloin ataupun 1 tomahawk macam tu. You guys kena ada content. Share dengan customer yang tak jadi beli ni. Kalau tuan rasa nak celebrate birthday, tuan saya boleh packagekan tuan 2 sirloin, 2 rib eye, 2 tenderloin plus 1 tomahawk. And then customer macam ni akan reply you. Customer macam ni akan confirm reply you. Kalau you kata jadi tak beli tuan, you akan nampak customer ni buka, tutup ataupun langsung tengok notification, tak reply you, tak buka pun message you. Tapi kalau you kata, tuan, apa khabar? Saya harap tuan baik. Tuan, saya just nak share info yang daging dekat Tuan Baik ni pun kadang-kadang kita ada buat package kan untuk birthday celebration. Contohnya saya bagi tuan 2 sirloin, 2 rib eye, 2 tenderloin, 1 tomahawk. Kalau tuan berminat, tuan boleh contact saya ya, just nak info macam tu saja. Dia akan reply you at least okay ataupun baik. Okay ataupun baik, dia confirm reply you. Okay? And then kalau dia lebih lagi, you akan cakap okay, kalau tuan tak berminat, kalau you nak sambung lagi, nak bagi nampak lagi power you punya follow up. Okay, tapi tuan, kalau tuan tak berminat tak apa, tuan boleh tak share dengan family members? Tuan boleh tak share dengan kawan-kawan? Tuan boleh tak share dengan jiran? You cuba untuk tap dekat dia punya warm market. You pula cuba tap dekat dia punya warm market.
And then dia pula, as a customer, kalau I ni customer kan, kalau I ni customer, orang yang follow up macam ni, I definitely kalau tak beli, I akan hantar benda ni dekat my family members punya WhatsApp group, dekat kawan-kawan I punya WhatsApp group. I definitely akan buat benda. Guys, kalau korang nak daging, korang contact Ahmad ni. Definitely, I akan buat benda tu. So korang, the way how you follow up dengan customer yang tak nak beli ni pun kena ada cara yang betul. Okay, I think that's it lah kot. In follow up ni, I just nak tekankan, I just nak advisekan, it's very important for you guys to build the relationship dengan customer. It's not because of dia nak beli daging, dia beli daging. And then kalau dia beli daging, I layan dia elok. Kalau dia tak beli daging, lantaklah customer ni. Benda ni. And then, bila you ada prospect, please save your customer punya number. Tolong guys, I think ramai orang yang tak buat macam ni. Benda ni sangat habit dekat orang dalam industri sales. Industri sales ni, dia dah jadi habit. Orang tanya dia daging, tak nak beli, biarkan nombor telefon tu tanpa save. Maksudnya, korang buat sales process tu pun dah tak betul. Tak tanya nama customer siapa, duduk kat mana. The sales process pun dah salah. At least, dapatkan nama customer, tanya dia tinggal mana, save nombor telefon customer tu, nama dia. And then later, korang boleh buat apa? Dah lama bila kita ada promotion, bila hari raya, bila kita ada hari merdeka ke whatever, you guys boleh broadcast to all your customer, wish diorang selamat hari raya, selamat hari kemerdekaan. Benda ni sangat penting dalam selling things, selling products. The sales process sangat penting. Okay? That's it, I punya sharing hari ni. I open the mic to everybody. Siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan dekat I, Boss Roy ke.